Kompas adalah alat penunjuk arah mata angin. Alat ini menggunakan medan magnet bumi untuk menentukan arah utara, selatan, timur dan barat. Dalam bidang maritim, kompas memberikan manfaat dalam menentukan arah untuk menempuh perjalanan jauh secara aman dan efisien dibanding berpegangan terhadap posisi bintang. Penemuan jarum magnetik yang selalu mengarah ke utara dan selatan juga dijelaskan pada buku Loewenhang. Pada abad ke-9, orang Tiongkok mengembangkan kompas menjadi dua jenis, iaitu jarum yang mengembang dan jarum yang berputar. Kompas magnetik pertama kali ditemukan dan digunakan sebagai alat untuk meramal pada tahun 200 sebelum Masihi atau awal dinasti Han Tiongkok. Kemudian, teknologi magnetik ini diadopsi oleh dinasti Song pada abad ke-11. Sebelum adanya kompas, arah di muka bumi ini ditentukan oleh badan-badan suci ataupun agama. Pelaut dan ahli pelayaran menggunakan sistem bunyi yang didengar dari dasar laut, terutama desiran ombak. Malangnya, bukan mudah mengecam desiran ombak laut dalam kerana kedalaman yang amat berbeza atau terlalu dalam. Dalam masalah di laut ini, ditambah oleh kabus yang berterusan dan keadaan cuaca yang tidak menentu sepanjang masa. Contohnya, ahli pelayaran Arab bergantung kepada langit yang cerah di Teluk Farsi dan di Lautan Hindi. Mereka menggunakan sistem bintang atau buruj astronomi untuk menentukan arah. Kelasi kapal di Laut Cetek seperti di Laut Baltik banyak bergantung kepada sistem bunyi dasar laut. Orang Yunani purba pula telah mencipta astrolab yang kemudian diperbaiki oleh ahli sains Islam untuk memudahkan pelayaran. Sejarawan British Joseph Needham menyatakan kompas mula-mula sekali dicipta oleh orang Cina purba berdasarkan beberapa artifak dan manuskrip yang telah ditemui di sana. Akan tetapi, barulah pada tahun 1877, kompas dari seorang Inggeris bernama William Thomson, First Baron Kelvin, Lord Kelvin, yang dapat diterima oleh semua negara. Orang-orang Eropah tercatat mulai menggunakan kompas berawal di daerah Eropah Barat dan Persia pada awal abad ke-13. Saya akan menceritakan tentang apa tujuan kita menggunakan kompas dan arah mata angin. Okey, yang pertama sekali adalah apa tujuan kita menggunakan kompas. Ada 3 perkara asas tujuan menggunakan kompas, iaitu menentukan kedudukan, menentukan jarak dan mencari dan atau menentukan arah sesuatu lokasi. Okey, yang seterusnya adalah arah mata angin. Okey, arah mata angin merupakan panduan yang digunakan untuk menentukan arah atau mencari arah. Arah mata angin biasanya digunakan semasa menggunakan kompas dan menggunakan peta untuk mencari suatu lokasi yang terdapat di dalam peta. Okey, arah mata angin ni adalah tujuannya adalah untuk menunjukkan sesuatu arah yang anda ingin tujui semasa menggunakan kompas dan peta, supaya anda tidak tersalah jalan ataupun tersalah arah untuk menuju ke lokasi yang anda ingin tuju semasa merujuk kepada peta. Okey, seterusnya arah mata angin ni terdapat 8 arah mata angin yang ada pada kompas, iaitu utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat laut, barat dan barat daya. Bearing ialah arah sesuatu objek atau tempat yang diukur dari sesuatu titik rujukan.
Bearing dapat menentukan kedudukan sesuatu objek atau tempat dengan tepat. Selain itu, bearing dinyatakan dalam nilai sudut atau darjah. Kompas magnetik dapat digunakan untuk mengukur bearing sesuatu tempat. Bearing ialah arah sesuatu objek atau tempat yang dinyatakan dari titik rujukan lain. Bearing diukur dalam unit darjah. Terdapat dua cara mengukur bearing, iaitu bearing sudutan atau azimut dan bearing sukuan. Bearing sudutan ialah bearing yang diukur dari arah utara 0 darjah mengikut pusingan jam sehingga 360 darjah. Bearing sudutan bagi 4 mata angin utama iaitu utara 0 darjah atau 360 darjah, timur 90 darjah, selatan 180 darjah dan barat 270 darjah. Bearing sudutan bagi 4 mata angin perantaraan ialah timur laut antara utara dengan timur iaitu 45 darjah, tenggara antara timur dengan selatan iaitu 135 darjah, barat daya antara barat dengan selatan iaitu 225 darjah, dan barat laut antara utara dengan barat iaitu 315 darjah. Bearing sudutan boleh diukur dengan menggunakan kompas dan jangka sudut. Langkah untuk mengukur bearing sudutan dengan menggunakan jangka sudut ialah: pertama, lukis garis lurus untuk menghubungkan titik X dan Y. Lukis garis utara selatan melalui titik supaya selari dengan arah utara yang ditandakan dalam peta. Jangka sudut diletakkan tepat pada garisan utara selatan di titik X. Baca nilai sudut mengikut pusingan jam, dan terakhir, bearing sudutan titik Y dan dari titik X ialah 105 darjah. Sekian, terima kasih. Jadi saya akan terangkan jenis-jenis kompas. Yang pertama adalah kompas orientering atau silva. Fungsi kompas ini adalah sebagai alat untuk mempermudahkan perhitungan sekaligus alat pembacaan pada peta secara langsung. Kompas ini selalunya digunakan di sekolah untuk pembelajaran murid-murid. Yang kedua adalah kompas digital. Kompas ini adalah merupakan kompas yang lebih moden dan secara digital. Jenis kompas ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotik atau dalam gadget-gadget elektronik. Kompas ini juga selalunya digunakan oleh pendaki untuk mendaki bukit. Seterusnya adalah kompas tentera. Biasanya kompas ini digunakan oleh pihak tentera lah di dalam medan perang. Yang keempat adalah kompas GPS atau satelit. Kompas ini digunakan di dalam kenderaan untuk pergi ke suatu tempat. Seterusnya kompas kapal atau marine. Dan kompas ini digunakan di dalam bidang pelayaran. Yang terakhir adalah kompas kiblat atau fajar untuk menentukan arah kiblat kita. Jadi sekarang saya akan terangkan pula tentang kelebihan dan kekurangan kompas. Okey, kelebihan kompas adalah salah satunya adalah kompas boleh digunakan sebagai penyelang bagi tujuan menyukat sudut. Selain itu juga jarum utaranya cepat dan mudah berhenti. Kompas ni juga ringan dan mudah dibawa ke mana saja dan mudah digunakan. Okey, untuk kekurangan pula adalah kompas hanya dibawa hampir 1.4 darjah saja, iaitu 25 mils. Saya akan menerangkan bahagian-bahagian yang terdapat pada kompas. Yang pertama ialah anak panah, tujuannya untuk menunjukkan arah. Yang kedua, jarum kompas. Seterusnya, skala, kanta pembesar, penjangka atau roma, penunjuk arah perjalanan, tapak kompas atau base plate, bacaan bearing ataupun sudut,
garisan penimur grid, dan terakhir ialah piring kompas ataupun kompas housing. Kompas ialah alat yang tepat dan mesti digunakan dengan baik. Ia mesti dijauhkan dari alat-alat besi yang berkuasa elektromagnet kerana jarum magnetik itu akan lari dari arah utara magnet yang ditunjukkan. Jarum kompas magnetik tidak menunjukkan arah utara benar, tetapi utara magnetik. Bila menggunakan kompas, ia mesti dipegang mendatar. Semasa menyimpan atau meletakkan kompas, jauhkan kompas dari pembesar suara kerana suara mempunyai kuasa magnetik yang kuat. Sekian, terima kasih. Yang pertama, letakkan kompas pada permukaan yang rata dan mendatar. Yang kedua, biarkan anak panah itu tenang. Yang ketiga, bawa sebarang objek logam ke kompas untuk tidak mengimbangi jarum dan kemudian keluarkan objek itu secara tiba-tiba. Yang keempat, pastikan anak panah telah kembali ke kedudukan asalnya. Jika ini tidak berlaku, anda tidak boleh menggunakan kompas tersebut. Pertama sekali, anda harus memilih sendiri tanda tempat yang akan membantu anda mencari jalan kembali pada masa hadapan. Dengan kata lain, anda perlu melekat pada kawasan tersebut. Kedua, sebagai tanda tempat, anda perlu memilih jalan raya dan selainnya yang anda boleh pergi ke mana-mana arah tetapi hanya pada sudut yang betul. Yang ketiga, setelah bergerak agak jauh dari mercu tanda supaya ia berada dalam jarak penglihatan, anda perlu berpaling untuk menghadapnya. Ambil kompas dan lepaskan anak panah. Selepas ia berhenti berputar, pusingkan badan peranti dalam satah mendatar supaya anak panah menghala dengan hujung merah ke tulisan N dan dengan hujung biru ke tulisan S. Keempat, pada skala kompas, tentukan arah dalam darjah kemercu tanda yang dipilih. Anda boleh melakukannya secara visual atau dengan bantuan beberapa objek seperti ranting. Ini adalah arah yang anda perlukan untuk kembali. Ia mesti diingati. Kini anda boleh memasuki hutan dalam arah yang berbeza daripada yang diukur sebanyak 180 darjah. Kompas asas, kompas orientering. Yang pertama adalah plat asas. Ianya lutsina dan boleh nampak peta di bawahnya. Di sebelah tepi kompas, terdapat pembaris yang boleh digunakan untuk mengukur jarak dalam peta topografi berpandukan kepada skala peta. Di atas kompas, terdapat anak panah arah pergerakan untuk dialihkan ke titik pencarian arah. Bulatan besar ini adalah perumah kompas yang mempunyai sudut dari 0 sehingga 360 darjah mengikut arah jam. Di atas perumah kompas terdapat satu tanda yang dipanggil penunjuk indeks untuk membaca bearing. Lampu rumah kompas terdapat jarum magnetik yang menunjukkan utara magnet yang sentiasa menunjukkan utara. Anak panah besar dalam perumah kompas dipanggil anak panah orientering yang digunakan untuk jarum magnetik ke arah utara. Terdapat juga garisan orientering yang boleh digunakan untuk memastikan peta topografi menghala ke utara. Ada sesetengah kompas orientering yang mempunyai skala deklinasi yang digunakan untuk mengira sudut selisih antara utara magnet, utara grid dan utara benar. Dalam peta ini, sudut kecenderungan utara benar adalah 7 minit 19 saat. Ini bermakna sekiranya kita berjalan, kita perlu menolak 10 darjah berbanding dalam peta topografi. Okey, seterusnya penggunaan kompas dan jangka sudut atas peta topografi. Cara yang pertama ialah kita perlu utarakan peta menggunakan kompas orientering. Yang kedua, merujuk kepada soalan, andaikan soalan adalah
cari bearing kampung rantau panjang dari kampung Dusun Nanding. Langkah yang ketiga, kita perlu lukis satu garis lurus daripada kampung rantau panjang ke kampung Nanding seperti dalam gambar rajah. Langkah yang keempat, gunakan kompas orientering untuk dapatkan bacaan bearing dengan meletakkan tapak kompas pada kampung Dusun Nanding. Langkah yang keenam, pusingkan plat asas menuju ke kampung rantau panjang. Maka, bearing kampung rantau panjang dari kampung Dusun Nanding adalah 0.58 darjah. Terdapat cara lain untuk mencari bearing. Kita boleh menggunakan cara kedua, iaitu dengan menggunakan jangka sudut ataupun protektor. Langkah yang pertama, letakkan pusat jangka sudut pada kampung Dusun Nanding. Langkah yang kedua, dengan menggunakan benang yang ada pada pusat jangka sudut, tarik ke arah kampung rantau panjang. Bearing kampung rantau panjang seperti yang ternyata dalam jangka sudut adalah 0.58 darjah. Okey, yang seterusnya mari kita lihat penggunaan kompas orientering di lapangan. Langkah yang pertama, masukkan jarum kompas ke dalam anak panah orientering. Jarum utara dimasukkan ke dalam anak panah orientering. Langkah yang kedua, cari bearing dari lokasi X, iaitu yang tempat kita berdiri sekarang, ke tugu keris kelang. Langkah yang ketiga, pusingkan plat asas untuk menghalakan anak panah pergerakan menuju ke titik pencarian bearing, iaitu tugu keris kelang. Langkah yang terakhir, pastikan jarum kompas perlu berada dalam anak panah orientering dalam perumah kompas seperti dalam video ini. Bearing dari tempat saya berdiri menuju ke tugu keris kelang adalah 300 darjah.